Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Hari ini biarlah kita dengan sukacita mengarahkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita menyiapkan hati kita dengan masuk di dalam saat teduh. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 145 ayat 8 dan 21. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini kalau kami boleh beribadah bersama-sama adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjagai kami, memeliharakan hidup kami. Terima kasih Engkau sudah menuntun kami melewati hari-hari kami. Tidak selalu kami melewati hari-hari yang menyukakan hati kami. Ada juga saat-saat di mana kami kecewa,
dan kami merasa berat. Tetapi kalau kami hari ini boleh bersama-sama beribadah, kami tahu satu hal, Tuhan sudah menyertai kami juga, menuntun kami melewati pergumulan-pergumulan itu. Sekarang kami datang kepadamu ya Tuhan, mau beribadah menyembah-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami, berikanlah kami hati yang mengerti akan kasih-Mu, berikanlah kami yang mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, dan biarlah ibadah kami pada hari ini menyukakan hati Tuhan, dan karena berkat Tuhan kami pun beroleh sukacita di dalam Engkau. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati seluruh umat-Mu, dan menuntun kami semua di jalan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan bersama-sama sekarang memuji Tuhan dari pujian Besar Setiamu. Kita mengingat betapa Tuhan itu besar setianya dalam memelihara hidup kita. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa memberikan damai. Pengampunan dosa beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, Besar setiamu, besar
Kepada Tuhan yang mengasihi kita itu, kita boleh datang untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Dan kita percaya di dalam darah Yesus Kristus Tuhan kita sudah dibasuh oleh darahnya supaya kita beroleh kesucian, beroleh pembenaran di hadapan Allah. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita menyanyikan pujian di salib untuk menyiapkan hati kita. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Karena dosa manusia yang telah disalibkan, besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Sewaktu Kristus Tuhanku mati disalibkan, dan reduplah sang surya, bumi pun gelaplah. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Mari kita mengambil waktu, kita mengarahkan hati kita kepada salib, dan mohonlah ampun atas dosa dan kesalahan. Tuhan, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kesalahan-kesalahan kami, kesalahan perkataan kami, kesalahan pikiran kami, kelakuan-kelakuan kami yang buruk. Ya Tuhan, ampunilah kami dan tuntunlah kami supaya kami kembali ke jalan yang benar, bertobat dan memulai hidup kembali dengan memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau yang sudah mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu yang sudah mengasihi kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban
beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 1 ayat 16. Begini firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mengampuni kita dengan kekuatan Injilnya, kekuatan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sekarang kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang akan mengarahkan hidup kita dari 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kiranya saudara, kita boleh berjalan menurut tuntunan Injil Tuhan dan tidak menjadikan hidup kita sia-sia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan akan diterjemahkan oleh Ibu Esther Sutanto. Mari kita menyiapkan sekarang hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian Ku Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang belaka. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, bertambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku.
pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidup. Saya persilakan pendeta Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari saudaraku sekalian kita gentukkan kepala dan dengan rendah hati kita sekali lagi mohon pertolongan Tuhan. 请我们大家低头祷告，我们再一次向神求恩，求主赐给我们力量，来明白他的道。 Tuhan, siapakah kami ini sehingga dilayakkan datang ke hadapan-Mu untuk meminta sesuatu. 主啊，我们是谁呢？以至于我们可以来到你的面前，向你祈求。 Itu sebabnya kami mohon atas nama Tuhan Yesus. 我们奉耶稣基督的名， Kami mohon karena Yesus Kristus sudah menjadi penolong, pengantara yang memungkinkan kami datang kepadamu 我 Tuhan. 们奉耶稣基督的名祈求，因为只有借着耶稣基督，我们才可以来到你的面前，向你祈求。 Kasihan khususlah kepada hamba-Mu yang lemah dan kecil ini, 求你怜悯你软弱微小的仆人， agar tugas yang sudah dipercayakan kepadanya boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 让神你信托他的工作，他可以很好的完成。 Tolonglah kami Tuhan bukan sekedar mendengar dan memahaminya, 主啊，求你帮助我们，不当听，我们不当明白， tetapi diberikan kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami 求你 masing-masing. 赐给我们力量，让我们可以在生活中来遵行你的道。 Kami berdoa demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. 我们祷告，奉我们永活的主的名，我们祈求， Amin. 阿门。 Saudara seiman yang saya kasihi, 主所爱的弟兄姐妹们， hari ini kita akan bersama melanjutkan apa yang kita sudah dengar pada minggu lalu. 我们要继续我们上周所已经听过的道。 Kita akan membaca kisah para rasul pasal yang ketiga, dibacakan mulai dari ayat yang pertama. 我们要从《使徒行传》第3章第1节开始念起， Penyembuhan di Gerbang Indah. 就是在梅门口的医治。 Kisah para rasul pasal 3 kita bacakan mulai dari ayat pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah yang meminta sedekah, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. 使徒行传第3章第1节，伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人周集。他看见彼得、约翰将要进殿，
就求他们奏击。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。”那人就留意看他们，指望得着什么？彼得说：“金银我都没有，只有我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。”于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨就立刻健壮了，就跳起来站着又行走，同他进了殿，走着跳着赞美神。百姓都看见他行走赞美神，认得他是那素常坐在殿的门口求周济的，就因他所依着的事满心稀奇惊讶。 Sekianlah pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Saudaraku sekalian, hari ini kita membaca kisah para rasul. 亲爱的弟兄姐妹，今天我们念到《使徒行传》， Orang yang sama yang namanya Lukas juga menuliskan Injil Lukas. 同样的作者就是路加，他也是写了《路加福音》。 Lukas bersama dengan 3 kitab Injil yang lain memperkenalkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. 那么路加和其他3部福音书的作者都一起介绍的，给我们知道说耶稣是救主。 Sudah tentu saudaraku sekalian, kitab-kitab Injil ini ada penekanan yang berbeda. 当然，这每一本的福音书都有他们的重点强调点。 Injil Lukas khususnya memperkenalkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah seorang juru selamat yang penuh dengan belas 然 kasihan. 而在路加，我们看见路加，在这个使徒行传强调说，耶稣是一个满有怜悯慈爱的救主。 Di dalam masyarakat manapun juga ada orang miskin, ada orang yang sakit, dan ada orang yang dipinggirkan. 在社会上，我们看见有一些人是病的，是软弱的，又是边缘化的人。 Begitu juga pada zaman Tuhan Yesus pada abad pertama. 在第1世纪耶稣的时代也是一样。 Injil Lukas dengan jelas memperkenalkan kepada kita Yesus Kristus itu sangat berbelas kasihan kepada wanita, kepada anak kecil, kepada orang miskin, kepada orang yang sakit. 那么路加福音里面，我们看见路加告诉我们，耶稣是满有怜悯慈爱的，他关心那些妇人，关心那个软弱的，还有小孩这一些没有被人注意的人权。 Contohnya saudaraku sekalian, para gembala yang menjaga domba. 比如说牧羊人那些看羊的， Mereka adalah orang yang miskin. 他们都是贫穷的人。 Tapi Injil Lukas mencatat dengan jelas, justru malaikat Tuhan menyatakan diri kepada mereka. 但是路加福音很清楚的记载说，这是天使来向他们宣告耶稣的诞生。 Injil, kabar baik dikabarkan kepada orang yang miskin yang dipinggirkan di dalam masyarakat. 那么福音这好消息就告诉那些在边缘化的这些人权。 Kini saudaraku sekalian, Lukas yang sama menuliskan kepada kita mengenai kisah para rasul. 同样的，路加也写了《使徒行传》来告诉我们。 Tapi kali ini saudaraku sekalian ada perkembangan. 但是现在我们看见有更进一步的发展， Sekarang Roh Kudus mulai satu lebaran baru. 因为我们看见圣灵开始了新的一月， Gereja sudah hadir. 教会已经被建 Karya 立， Roh Kudus dinyatakan dengan jelas. 圣灵的作为被宣告出 Ada 来， banyak jiwa yang dimenangkan. 许多的灵魂被得着了， Gereja terus berkembang. 教会不住的增 Banyak 长， hal yang terjadi di luar dugaan siapapun juga. 有许多我们意想不到的事情都发生了。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄 ini 姐妹， tidak berarti bahwa gereja tidak ada tantangan. 这并不是说教会没有面对一些的挑战。 Izinkan saya mengatakan bahwa tantangan, kesulitan-kesulitannya jauh lebih besar dari apa yang kita sekarang hadapi. 那么这些挑战，这些的这个难处，超过我们今天所面对的这些挑战和困 Tapi 难。 saudaraku sekalian, ada ajaib yang terjadi. 但是弟兄姐妹，一个奇妙的事情发 Itu 生了， sebabnya gereja terus berkembang dan maju. 因此教会不住的发展，不住的建立。 Minggu lalu kita membaca kisah para rasul pasal kedua, khususnya bagian yang akhir. 那么上个星期我们读了《使徒行传》第二章的最后几节， Kita membaca saudaraku sekalian, ada 3.000 orang yang dibaptis. 我们读到有3000人受洗悔改。 Itu bukan saja sebuah KKR, maafkan saya mengatakan
tanpa persiapan. 这不是一个布道会，我可以这样说，我们有一个很充分的筹 Tapi 备。 karya Roh Kudus itu luar biasa. 但是我看见圣灵了不起的工作。 Apa yang diucapkan oleh Petrus itu menusuk hati. Ada sekian ribu orang yang bertobat dan kembali kepada 那 Tuhan. 么彼得所传讲的道呢，叫人听了以后扎心，有这么多人因此悔改。 Bukan perubahan yang emosional. 这不 bukan. 是感情的冲动的变化， Kehidupan mereka berubah. 但是他们生命的改变。 Mereka tekun di dalam ajaran yang diberikan oleh Rasul. 他们在使徒所传的道里面，他们恒切的追求。 Dan karena mereka itu pendatang yang sebetulnya rencananya tinggal 1 minggu, gak lama-lama. 他们是从外来的这些旅客，他们来到这里，不是单单要住这么长久的时间。 Itu sebabnya orang yang lebih punya segera menjual apa yang milik mereka itu sehingga mereka boleh saling menolong. 所以那些比较有的，他们就把他们所有的这财富，他们把它捐出来，把它奉献来帮助这一些外来的游客。 Maaf saudaraku, kalau bicara duit itu gampang bertengkar. 弟兄姐妹，我们谈到钱，我们常常就很容易的有这个争论。 Di dalam bahasa Tionghoa, qian itu sebelah kirinya adalah emas. 那么在中文字的钱呢，左边是一个金， Sebelah kanannya apa? 右边是什么字呢？ Sebelah kanannya itu tombak kuno. Ada 2 tombak. 那就是在古代的这个矛。 Kalau bicara duit, 如果我们谈到钱， itu saudara kandung pun bisa bertempur. 那么我们就是同胞，就是同一个血统的弟兄姐妹，我们都会一样的争论。 Kalau bicara duit, saudaraku zaman dulu cincai, sekarang bocai, saudara. 那么如果讲到钱，如果过去是呀随便了，但是现在却不能了，我们会很严肃的对待这个事。 Bukan saja kongsian, saudaraku, suami istri itu pun bisa ke pengadilan. 不但是我们是合股人，但是夫妻之间都会因为钱财在哪里争闹。 Tapi suasana gereja lain saling mengasihi, saudara. 但是教会的情况却不一样，大家是彼此的相爱。 Sampai begitu rupa mengasihi, orang luar pun senang kepada orang Kristen. 那么，因为他们是这样的相爱，以至于从外来的这些旅客都很喜欢我们这群基督 Orang 徒。 luar kagum, orang luar tertarik. 外面的人都非常的惊讶，也非常的受吸引。 Sampai dikatakan bahwa setiap hari itu ada orang yang percaya yang ditambahkan ke jumlah mereka. 所以圣经告诉我们说，每一天得救的人数一致的在增加。 Gambaran yang global, positif, indah ini sekarang kita tinggalkan masuk ke pasal 我 ketiga. 们看见这美好的一幅图画，是这大众的。现在我们要离开这一点，我们现在进入新的一方面。 Pasal ketiga itu mencatat sebuah mujizat. 在第3章里面记载一个神迹， Sudah tentu banyak mujizat, 当然有很多的神 tapi 迹， dicatat sebuah mujizat di sini. 在这里记载一个神迹。 Ada penyembuhan di gerbang indah yang gambarannya kurang indah karena banyak pengemis. 那么在梅门口有一件很奇妙的事发生，虽然他说梅门，但是在这个梅门口又做了许多的乞丐。 Yang indah menjadi tidak indah. 美好的、美丽的一个图画变成是一个不美丽的， Tapi yang nggak indah nanti segera menjadi indah lagi. 但是不美丽的一下子就转变了美丽了。 Yang tidak indah menjadi indah karena Roh Tuhan telah berkarya. 不美丽的变成美丽，因为圣灵在工作， Berkarya di dalam kehidupan 2 orang. 在2个人的身上来 Satu 做工。 namanya Petrus, satu namanya Yohanes. 一个名叫彼得，一个名叫约翰。 Maaf saudaraku, 弟兄姐妹，很对不起， kedua orang ini tokoh. 这2个是一个人物， Saya tidak berani tidak bilang mereka itu tokoh. 我不敢说他们是一个人物， Tapi mereka itu nelayan. 但是他们是渔夫， Bukan orang yang pernah ikut pendidikan sama suhu, rabi, guru apa yang hebat. Enggak. 他们没有经过这个师傅、拉比这些的教导， Mereka itu bukan dari keluarga yang hebat, yang luar 他 biasa. 们不是 Tidak. 从一个了不起的家庭出世。 Bahkan saudaraku orang yang dicatat banyak, misalnya Petrus,
kita justru mengenal lebih banyak kelemahan dari dia. 不但如此，我们看见彼得有记载，圣经记载这么多次，但是我们却看见他有一些弱点。 Waduh, tabiat dari orang yang namanya Petrus ini, wah ya cukup emosional lah. Kalau bicara itu suka cepat-cepat itu. 那么像彼得这个人，他是很冲动的，他讲话讲得太快。 Nah sekarang saya ingin bertanya, apa yang ada pada mereka? 现在我想问各位，在他们身上有什么呢？ Sampai ada 2 orang yang biasa-biasa ini dipakai oleh Tuhan. 这些很平凡的2个人，这个蒙圣灵所使 Saya 用。 ingin mengatakan kalau mereka bisa dipakai oleh Tuhan, nah seharusnya kita juga boleh kan? 我应告诉大家，如果这2个平凡的人，神都可以，圣灵都要用他们，更何况我们也一样的。 Kalau Roh Kudus mau memakai mereka. 如果圣灵要用他们， Bukankah adalah kerinduan Anda, kerinduan saya, kita mohon kepada Tuhan, kita belajar, kita juga mau dipakai oleh 同 Tuhan. 样的，你和我也愿意被圣灵所使用，我们也愿意学习，让圣灵使用我们。 Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul pasal ketiga ayat pertama, 如果我们念《使徒行传》第3章第1节， dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. 在第1节里面告诉我们，伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。 Perhatikan itu jam berapa? 我们要注意，那个是几点钟呢？ Jam 3, 那是3点钟。 panas, 天气 ngaso. 那是中午时间，非常的热， Tapi 是休息的 ya 时 sesuai 间。 kebiasaan orang Yahudi mereka ke bait Allah. 但是犹太人的习惯，到这个点钟，他们都上圣殿去。 Izinkan saya bertanya, capek enggak? 请允许我问大家，疲累吗？ Saya mau bertanya siapa yang pernah mengorganisirkan misalnya perayaan Natal 3.000 orang. 请问我们当中有谁曾经来要理过这个圣诞庆祝参加的大概是3000人呢？ Kalau ini lebih berat dari perayaan Natal yang 2 jam, 3 jam. 那么这个呢，要比我们庆祝圣诞2-3个小时的时间，这个更重了。 Makanan 1 hari 3 kali, tempat nginep itu segala macam harus diatur loh. 那不单1天3餐，还有技术的问题、住宿的问题，他们都需要处理得好。 Kalau Anda sudah sibuk, sudah gelisah, hatinya tenang nggak? 如果我们已经在忙碌中，那么请问你的心会被平静呢？ Orang yang sibuk, 忙碌的人， orang yang gelisah, 那现在慌乱那个心里慌乱的人， mulutnya itu tidak didengar. 那么他的口呢，他说话你是听了不算的。 Apalagi berdoa, gimana Kan bisa berdoa? 更何况祷告，怎么可能祷告呢？ Bagaimana kita menenangkan diri untuk berdoa? 我们怎么样让心灵平静来祷告？ Kenapa mereka berdoa? 但是为什么他们祷告？ Tetapi mereka sadar bahwa mereka itu bukan siapa-siapa. 但是他们醒悟，他们只是一个平凡的人。 Di dalam suasana capek, lelah, tidak berdaya itulah mereka menenangkan diri dan mencari pertolongan Tuhan. 在疲累的时候呢，他们就安静自己，他们到神面前祷告， Mereka mohon Tuhan yang memberikan petunjuk. 他们求神的指示。 Mereka berjuang bukan di hadapan manusia, tapi meminta-minta di hadapan Allah yang Maha Kasih yang mau menolong mereka. 他们不是来找人的帮助，但是他们愿意到神的面前求神的帮助，因为神愿意帮助。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟 saya 兄姐妹， ingin mengatakan di hadapan Allah, Anda dan saya orang miskin. 弟兄姐妹，我也跟大家说，在神的面前，我们都是贫穷的。 Yang celakanya adalah kita tidak tahu kita miskin. 但是非常可惜的就是，我们不晓得、不醒悟，我们是贫穷的。 Berbahagialah orang yang tahu dirinya kerohaniannya miskin. 那现在在这个贫穷在神里面贫穷的人是有福了。 Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 5. 那就是在马太福音第5章主耶稣所教导的， Berbahagialah atau diberkatilah 蒙福了。 orang yang tahu dirinya itu miskin di dalam kerohanian di 心 hadapan 灵 Tuhan. 疲乏就是在心里面贫穷的人，在神面前心灵贫穷的人， Kita ini semua miskin. 我们都是贫穷的。 Perbedaannya adalah orang yang
nggak mau tahu bahwa dirinya 但是 sesungguhnya 的分 miskin. 别是有一些人不愿意知道自己是心灵贫穷的， Orang ini, saudaraku, sekarang datang ke bait Allah. 但是这些人呢，现在来到圣殿， Dan mereka tahu mereka membutuhkan pertolongan dan petunjuk daripada Tuhan. 他们醒悟，他们需要神的指示，需要神的帮助。 Mari kita membacakan dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 我们来念第3节到第6节。 Ketika orang-orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." 使徒行传第3章第3节，他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们走急。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。”那人就留意看他们指望得着什么。彼得说：“金银我都没有，只有把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。” Saya percaya hari itu yang mengemis banyak. 我相信那天有许多的乞丐。 Pada zaman Tuhan Yesus orang miskin banyak karena mereka adalah para petani. 在耶稣的时代，有很多的乞丐，因为他们多数是农民。 Mereka itu adalah para petani yang kerja untuk tuan tanah. 这些农民是贫穷的，因为他们是跟地主工作。 Begitu ada penyakit melanda, tak kala terjadi peperangan. Nah, ini Pak petani yang sudah miskin tambah miskin lalu jadi pengemis. 当有瘟疫来到，当有疾病来到的时候，那么这些农民呢就会更贫穷了。 Bayangkan saudaraku, tak kala Tuhan Yesus berkhotbah, 你可以想象，当耶稣讲到的时候， yang datang itu beribu-ribu orang tetapi tidak bawa makanan. 有几千的人拥挤来，但是他们却没有带食物。 Jadi jangan bayangkan hanya ada seorang miskin saja yang di situ. 所以你不要想象哦，在那里只有一个乞丐， Tapi sekarang ada 2 orang berjalan. 但是现在有2个人正在行走。 Saya tidak berani mengatakan pasti karena tidak catatkan dengan jelas, tapi sangat mungkin hati mereka tergerak. 那我不敢很肯定说，虽然因为圣经里面很清明言的记载、明文的记载，但是我相信这2个走过来的人心里受感动。 Itu sebabnya Petrus dan Yohanes berkata kepada orang itu, "Lihatlah kepada kami." 所以约翰跟彼得对这个人说：“你看我们， Menatap dia. 看我们。” Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hati Petrus, 我不知道在彼得的心里有什么事情， tapi 他思想。 mereka sepertinya terbawa ada sebuah gerakan sehingga mereka mau menolong orang ini. 但是相信他们心里好像有一个感动，愿意来帮助这个人。 Kalau orang miskin, kita bilang, "Lihatlah aku." 如果是一个乞丐、贫穷的人，你说你看我们， Sekarang yang diharapkan itu apa, saudara? 那现在他所盼望的是什么呢？ Saya ini bukan dermawan besar, 我 enggak. 不是一个慈善家。 Saya pernah dengan anak saya duduk di pinggir jalan, 我曾经跟我的孩子坐在路边， karena saya mau dia mengerti sedikit apa itu kemiskinan. 因为我盼望他教导他，让他知道什么叫做贫穷。 Waktu itu sudah lama, 那个是已经很duit 久的事 masih 情， sangat bernilai. 那个时候钱还是很大。 Anak kecil itu kami duduk ngobrol, 那么我们跟在这路边这个小孩谈天， anak jalanan. 这个是在这个流浪的孩子。 Saya keluarkan dompet saya kasih dia 10.000. 我从这个我的钱包拿出来1万的， Besar waktu itu. 那个时候1万的很大。 Anak itu dapat uang itu justru nangis. 那这个孩子拿到这个1万的钱，他就哭起来。 Loh, saya jadi bingung, dapat duit kok nangis. 我就感到很奇怪，为什么你给了你钱，你反而哭呢？ Nah, saudaraku, 弟兄姐妹， kita ada kalanya sulit menyelami perasaan orang yang sebetulnya sangat kepepet, stres begitu. 有的时候我们实在不能理解那些心理压力的人。 Saya takut saya kebingungan. 我就是担心，我真是彷徨，什么事情发生？
Saya bilang, nak, kenapa kamu 我 nangis? 就问这个孩子，为什么你哭呢？ Dia bilang, saya kangen sama mama saya. 他说我想念我的妈妈， Oh, dia punya mama sudah pergi, saudaraku. 因为他的妈妈离开了他。 Anak itu dibuang di pinggir 那么 jalan. 这个孩子被抛在路上， Dia harus berjuang setiap hari untuk mendapatkan sesuap nasi untuk makan. 他需要每天努力能够挣到一碗的 Dia 饭。 rindukan sedikit kasih belayan daripada ibunya. 他真是很渴望能够得到一点母亲的爱 Saya 和 dan 关怀 anak。saya menjepit, duduk di pinggir jalan bersama dengan anak kecil itu. 我跟我的孩子，把这个小孩夹在中间，跟他们坐在一起。 Uang Rp1.000 itu menyentuh hatinya. Dia nangis sebab selama ini sepertinya belum ada orang yang menaruhkan sedikit kasih dan belas kasihan 他 kepada 接 dia. 到这个小孩接到这个1万等的时候，他心里非常的难过，看起来好像这样长的日子里面没有人给他关心，给他爱。 Saya khususnya ingin membacakan ayat yang ke-6, saudara. 我特别要念第6节， Ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, uang emas dan uang perak tidak ada padaku. 第6节这里说金银我都没有。 Saya usulkan emas dan perak itu diterjemahkan uang logam emas dan uang logam perak. 我提议，那么金银呢，我们把它翻译成金的钱，还有这个银的铜钱。 Jadi bukan emas, anting-anting, gelang, cincin, bukan. 那么这个金不是指这些耳环啊、戒指啊这些金属的东西。 Pada zaman itu uang logam emas, ya uang besar sekarang. 在那个时候呢，金日铜钱当然是非常的价值非常的大。 Kalau uang logam tembaga itu cili-cili punya itu. 如果是铜的钱呢，那个是很小的那个价值。 Petrus berkata uang logam emas, uang logam perak, saya nggak punya. Itu berarti saya sama sekali tidak ada uang. 所以彼得说金币、银币我都没有，那就是说我没有钱。 Itu persis terjemahan bis. 就好像这 Indonesia 个 sehari-hari. 印尼文的新译本这么说， Itu adalah sebuah frasa. 这是一个词组。 Petrus ada uang? 彼得有钱吗？ Tidak ada uang. 他没有钱。 Kenapa tidak ada uang? 为什么没有钱呢？ Nah ini saudaraku sekalian yang percaya 3.000. 你想有3000的人会改信主， Yang kebanyakan itu bolui saudaraku. 那么他们当中多数是没有钱的。 Sekarang hidup pun susah, makan pun sulit saudara. 现在住宿吃喝都成了一个麻 Kalau 烦。 semua sudah jual hartanya, masa Petrus masih simpan uang logam emas, uang logam perak? 如果大家都把钱财、他们的田产都卖去了，那么难道彼得还要放着他的金币和铜币吗？银 Suasana 币 itu 吗？ bahkan belum ada majelis saudara. 那个时候都还没有知识。 Petrus sama Yohanes sama kawan-kawannya masih harus urusan makanan saudara. 那么彼得、约翰还有一些的同事，他的同工们都还要料理这些住宿吃喝的问题。 Saudara, tidak ada uang itu repot loh saudara. 弟兄姐妹，没有钱是一个麻烦的事。 Kalau tidak punya uang itu sepertinya ya kemana aja sulit. 因为没有钱，你到哪里都有一个困难。 Ketemu sama pengemis pun susah loh 你 saudara. 遇见了这个乞丐，你都有麻烦。 Jangan bilang yang tagihan listrik, tagihan apa, bukan saudaraku. 不要再想有关电费、水费这些一定要付的。 Ketemu sama pengemis pun sulit. Lihat aku, duit tidak ada. 你遇见这个乞丐多一个麻烦，你还要跟他说：“你看我。” Tetapi saudaraku, 但是弟兄姐妹， kehidupan orang Kristen menjadi jauh lebih terarah dan terang kalau punya Yesus Kristus. 但是基督徒的生活、生命就更有方向，更有这个价值，更有一个志向。如果他认识了耶稣， Anda ada punya duit? 你没有钱， Punya Yesus Kristus enggak? 但是你有没有耶稣基督呢？ Anda ada punya duit? 你没有钱， Anda percaya sama Yesus Kristus tidak? 你相信不相信耶稣呢？ Anda ada punya duit? 你没有钱， Tapi yang saya mau bertanya, apakah Anda itu mengalami kuat kuasa daripada 但是 Tuhan? 请问你有没有经历到神给你的能力呢？ Petrus tidak punya duit. 彼得没有钱， Gimana bisa punya duit? 他从哪里得到钱？ Selama dia ikut Tuhan Yesus juga tidak dapat banyak duit. 他跟从耶稣这么久也没有得什么钱。 Selama 3 sekian tahun mereka berjuang mengabarkan Injil. Dari mana ada duit? 他们3年多的时间继续努力的传福音，从哪里得到钱？ Sekarang mendadak tambah lagi
3.000. 现在突然间又增加了3000个信徒。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹 di，dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan Yesus, yang saya mau tanya, ada Yesus Kristus tidak? 在我们跟从耶稣基督的这一段日子，请问大家，你有得着了耶稣吗？ Yang jelas saudaraku, 很清楚的， Petrus berkata, 彼得说 apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. 但是彼得说：“只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。” Izinkan saya bertanya, 请允许我这样问： orang itu berjalan nggak? 请问那个人起来走了吗？ Ini kebaktian online ini. 这个是我们在网络的集会， Saya tidak bisa lihat jawaban apa respon Anda. 我不能看到你的这个反应如何。 Kalau kebaktian ini dilakukan di dalam ruangan gereja, 如果这个聚会是在这个礼堂里面进 saya 行， pasti meminta Anda angkat tangan yang Oh. setuju. 我一定要请你把手举起来。如果你赞成的话， Mata saya akan melatot lihat Anda. 我会瞪着眼睛，张大眼睛看你 Tangannya angkat， 你有没有把手举起来？ Percaya nggak bahwa orang ini sembuh? Percaya nggak? 你相信不相信这个 sembuh 人 nggak？ 得着痊愈呢 sembuh？ 痊愈吗？ Sembuh. 痊愈。 Wah, di depan saya kalau saya sudah melotot, ya kebanyakan orang angkat tangan sudah. 当你在我的面前，你在看着我，看着你，瞪着你，你一定点头说：“哦， Padahal 得着痊愈 belum.。”其实还没有得到痊愈， Belum 还没 saudara. 有得到痊愈。 Nah, itu sebabnya saya ajak Anda baca ayat yang ke-7. 那我现在请你来看第7节。 Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 以是拉着他的右手扶他起来，他的脚和筷子骨立刻就健壮了。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹， pelayanan itu bukan gampang-gampangan, 那 saudara. 么这个服饰不是很简单的。 Kalau pelayanan itu gampang-gampangan, saudaraku sekalian, saya berdoa lalu sembuh, berdoa sembuh, ya gampang sekali. 如果这个是服饰是很容易的，我祷告然后你就得到痊愈，那当然很简单。 Orang yang mau melayani harus sadar dia itu pelayan. 一个要服侍神的人一定要醒悟，他是只不过是一个使者。 Mana ada pelayanan sombong-sombongan. 我们有没有见过一个使者，他是很骄傲的呢？ Pada zaman dulu di Tiongkok, tidak ada istri menceraikan suami, tidak ada. 在过去，在中国的这个旧时代的时候，没有妻子来跟丈夫离婚的。 Tapi satu kali ada seorang wanita mau menceraikan suaminya. 但是有一天，有一个妻子，她要把她的这个丈夫休了。 Suaminya siapa? 她丈夫是谁呢？ Kusir. 就是拉马车的马夫。 Kusirnya Perdana Menteri. 那么这个马夫是这个一个官的这个马夫。 Satu hari Yo, dia Iken. mendengar, 他有一天听到， waduh Perdana Menteri mau lewat. 那么听到这个宰相呀，宰相要经过 Dia tahu suaminya kusir. 他知道他的 Jadi 丈夫 dia 是一个马夫。 zaman itu wanita nggak keluar. 在那个时代呢，妇人是不能走到街上去的， Maka itu dia ngintip di belakang pintu. 所以他从门的后面偷看。 Begitu dia lihat dia malu sekali. 当他看见，哎呀，我的丈夫是一个马夫，那么他就很害羞。 Kenapa malu? 为什么呢？ Bukan karena suaminya kusir dia malu, 不 bukan. 是因为她的丈夫是一个拉车的马夫，她害羞。 Ibaratnya kalau saudara sekarang jadi sopirnya presiden kan nggak malu, apa yang dimalu? 比如说我们今天是总统的司机，当然你没有觉得害羞，对 Itu 吧？ orang kepercayaan. 这个是你被信任 Itu 的。 orang yang jago mengkendali kuda. 但是这个 Ya kan? 她的丈夫是一个拉马车的，然后他是这个被信任 Jadi 的， bukan karena itu dia malu. 他不是因为这个事情他感觉 Begitu 害 dia 羞， ngintip dia malu. 但是当他从门缝里面看的时候， Kenapa malu? 他觉得害羞，为 Kenapa 什么呢 malu?？为什么害羞？ Karena suaminya yang orang kusir, yang jadi kusir itu lebih aksi dari perdana menteri. 因为她看见她的丈夫这个马夫呢，穿着比这个更神气。比这个就是比宰相更神气。 Jadi suaminya pulang. 所以当她的丈夫回家的 Dia 时候 bilang，sudah. 她说：“算了吧， Saya rasa malu atas kamu. 我觉得看着你，我觉得很害羞。 Saya lihat perdana menteri itu duduknya sopan. 我看见这个宰相， rendah hati. 宰相坐在马车上这么谦卑。 Kamu
cuma kusirnya Perdana Menteri. 你知 Wes, itu waduh, 但是 aksinya 你 lebih-lebih daripada 你 Perdana 只有 Menteri. 成为宰相的马夫，你就觉得很生气。 Teman, 弟兄 Anda 姐 ini 妹， pelayan bukan? 请问我们是不是使者服侍的人？ Kita semua orang yang percaya Yesus adalah murid Tuhan Yesus adalah pelayan. 我们每一个信耶稣的人都是耶稣的门徒，都是服侍神的人。 Apa yang mau kita banggakan? 有什么叫我们感觉到了不起呢？ Petrus hari itu dipimpin oleh Tuhan. 那一天，神带领彼得， Hatinya penuh dengan iman mengucapkan, berdirilah. 他心里充满了信心，他说：“站起来吧！” Tuhan bekerja. 神工作， Tapi Tuhan bekerja setelah pelayanan itu, namanya Petrus, ulurkan tangan, pegang dia, bantu dia, kakinya dan mata kakinya menjadi 只有当彼得就服侍上帝的这个门徒呢，他把手伸出来扶这个瘸腿的人站起来。那个时候，这个瘸腿的人的脚和踝子骨才健 Saudaraku 壮。 sekalian, 弟 itu 兄姐妹， pelayanan. 这就是服侍。 Itulah pelayanan, ada seorang tokoh. Anggota Epiro, paling tidak 3.000. 那这就是一个人物，他的信徒有多少多呢？有3000多人。 Ini di YouTube ini semua orang bisa dengerin. 那么在我们优酷里面 YouTube， 你看见很多人都听到这个。 Rekan-rekan pendetaku, kalau anggotamu 3.000, 我的同工们、牧师们传道，如果你的信徒有3000， tolong kita belajar yuk dari Petrus mengangkat seorang pengemis. 让我们来学习像彼得一样扶起这个贫穷的这个乞丐。 Pada hari itu tak kala Petrus mengulurkan tangan mengangkat pengemis itu. 当那一天彼得伸出手扶起这个乞丐的时候， Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 就在那个时刻，他这个瘸子、这个乞丐，他的脚踝子骨就健壮了。 Ayat 9 dan ayat 10. 第9节、第10节， Kita melihat seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. 第9节说，百姓都看见他行走，赞美神，认得他是那素常坐在殿的美门口求周济的，就因他所遇见的事，满心稀奇惊讶。 Pertama, 头一样， Petrus Yohanes tidak menuntut orang ini bilang terima kasih. 彼得跟约翰没有逼着这个人说谢谢。 Nanti kita akan baca lagi 2 ayat. 我们接下来还要念2节的经文， Bahkan kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes ini tidak aksi-aksi. 我们也看见彼得、约翰没有表现得很生气， Yang jelas saudaraku, 很清楚的。 orang yang sudah disembuhkan ini pun hanya memfokuskan perhatiannya kepada Allah dan memuji Allah. 这个被医治的这个瘸腿的人，他所重点，他的焦点在哪里？要赞美上帝。 Kalau kita foto itu harus ada fokus. 然后我们拍照的时候，我们要有一个焦点； Kalau kita bicara itu harus ada fokus. 当我们讲话的时候，也需要有一个焦 Kalau 点。 kita mau melayani Tuhan harus ada fokus. 所以，当我们要服侍神的时候，你也有一个焦点。 Sebetulnya di dalam hidup saya ini, saya mau cari apa sih? 实在来说，在我的生命里面，我所要寻找的是什么呢？ Saya itu nggak sanggup bahasa Ibrani, perjanjian lama nggak sanggup. 我不太懂这个希伯来文，就是就业用的语言。 Saya nggak ngerti juga terlalu teologi yang tinggi-tinggi. 我也不太懂得，不太明白那个高深的神学。 Orang yang pinter itu baru bisa teologi. 只有 Saya 那 nggak 些很聪明的人，他才懂得很多的神学。 Saya bertahun-tahun cuma fokus perjanjian baru lah, sudah saya nggak sanggup. 那我这几十年来，我所集中的焦点是什么？就是在新约，因为其他的 di dalam 我实在不能胜任。 Di dalam pelayanan kita itu harus ada fokus. 所以在我们的服侍生活里面，你一定要有一个焦点。 Tapi saya mau bertanya, 但是，请问， kembali kepada satu hal yang sangat mendasar, fokus kita itu apa? Oh, iya. Memuliakan Allah tidak? 我们要回到最基本的焦点，我们的服侍的焦点是什么呢？是荣耀神吗？ Jangan sesuatu yang sekunder, yang kurang penting, yang
menarik perhatian kita. 不要让其他次要的事情引起了我们的注意力。 Jangan membiarkan pelayan kita cabang ke sini, cabang ke sana. Enggak, saudaraku, apakah memuliakan nama Allah? 不要让我们的服事分叉，以至于我们就失去了焦点，重要的焦点赞美上帝。 Bukankah kita ini hanya sebuah alat? 我们其实只是一个器皿。 Bukankah Petrus ngaku emas, perak? Saya ini tidak ada duit, tidak ada apa-apa, semua tidak ada. 就是像彼得，像这个约翰说，我金银我都没有，我什么都没有， Saya hanya mengandalkan Yesus Kristus. 我只有奉耶稣基督的名。 Dan hari itu saudaraku, seorang nelayan biasa, dia itu dipakai oleh Tuhan. 那一天，这个很平凡的渔夫就被神所重用。 Itu sebabnya saudaraku, kalau kita membaca lebih ke depan, ayat 12, 13. 可是我们继续念第12节、13节。 Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." 彼得看见，就对百姓说：“以色列人呐、为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们？因为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。你们却把他交付比拉多，比拉多定义要释放他，你们竟在比拉多面前拒绝了他。” Saudaraku sekalian, saya yakin hari itu pasti banyak pengemis. 弟兄姐妹，我相信那一天一定有许多的乞丐。 Saya juga percaya saudaraku, hari itu pasti ada banyak mujizat yang terjadi. 我也相信那一天一定有许多的神迹出现。 Tapi ada seorang yang namanya Lukas yang dipimpin oleh Tuhan. 但是有一个名叫路加的蒙圣灵的带领， Dia hanya mencatat sebuah peristiwa ini. 他就记在这个事迹。 Dan melalui peristiwa ini, apa yang Lukas ingin kita tahu? 那么有路加借着这个事迹，要让我们知道些什么？ Paling tidak Lukas ingin supaya kita tahu bahwa pelayanan itu dimulai berjalan sesuai tuntunan Roh Kudus. 那么最少呢，这个路加要让我们知道，这个服事呢是跟着圣灵自己的带领。 Jangan mengelak mengatakan saya tidak punya karunia, talenta atau duit. 我们千万不要用这样的口说，我没有恩赐，我没有钱来拒绝。 Kalau kebetulan ada gereja yang, maafkan saya, itu kasnya agak ya seret begitu, tidak usah bisa latih saudaraku. Petrus tidak punya duit sama sekali. 如果有一些教会在面临上他财政有一些的困难，那么你不用担心，彼得、约翰也没有钱啊。 Yang paling penting adalah 更重要的是什么？ sasaran pelayanan kita itu jelas enggak? 要最主要是我们服侍的这个目标清楚吗？ Apakah tujuan pelayan kita itu mau memuliakan nama Allah? 我们服侍的目的是不是要荣耀上帝呢？ Apakah pelayanan kita, saudaraku sekalian, menjadi berkat bagi orang lain? 我们的服侍是不是成为别人的祝福呢？ Kita ini manusia yang biasa, 我 saudara. 们都是一个平凡的人， Tapi yang biasa-biasa ini kembali harus bertanya kepada motivasi kita masing-masing. 但是我们平凡的人要回来，我们再来思想我们的动机是什么？ Apa yang menjadi motivasi di dalam pelayanan kita? 在我们的服侍里面，什么是成为我们服侍的 Kita 动 ini 机？ kecil. 我们渺小， Kita belajar sandar sama 我 Tuhan. 们学习怎么样依靠神。 Motivasi kita itu hanya ingin memuliakan nama Allah. 我们的动机只有一个，就是要荣耀神的名。 Allah yang sudah menciptakan kita, yang sudah menolong kita sampai hari ini. 那创造了我们，直到今天帮助我们的上帝， Dan biarlah kita menjadi sebuah alat kecil di dalam tangan Allah. 让我们成为神手中小小的一个器皿， Menjadi berkat bagi orang lain. 成为别人的祝福。 Dan hari itu, 那一天， hari itu 天， luar biasa. 了不起的一 Ada 天， seorang pengemis 有 yang 一个乞 ditolong 丐， oleh Tuhan. Ada seorang 神已 pengemis 经帮助了他， yang dicatat 是被记在
Dan hari ini kita masih boleh membaca. 让我们今天的能读到这个世纪， Mari kita berdoa. 我们低头，我们祷告。 Kita pakai sedikit waktu untuk menenangkan diri. 我们用一点的时间，我们来安静在神的面前。 Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. 天父，我们感谢你给我们这个机会。 Dengan rendah hati kami mohon Engkaulah yang mencamkan semua ini di dalam hati kami masing-masing. 我们谦卑自己，谢谢你把这些话语，求你记载在我们心里面。 Kami sederhana, kami biasa, kami terbatas. Kami ini bukan siapa-siapa. 我们是平凡的、有限的， Tapi kami mohon Tuhanlah yang terus menuntun kami 恳求你继续带领我们， hari demi hari 一天度过一天， menjadi lebih dewasa, 更成熟， lebih mengasihi Engkau 更爱你， dan lebih sadar kepadamu 也更 Tuhan. 依靠你。 Biar nama Tuhan dan nama Tuhan sajalah 愿你的名，唯有神你的名， dimuliakan di dalam kehidupan kami. 在我们的生活、生命里面被荣耀。 Terima kasih Tuhan. 神啊，我们感谢你， Demi Yesus Kristus kami 我 berdoa. 们奉耶稣基督的名如此祈求， Amin. 阿门。 Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita sekarang menjadi orang-orang yang bukannya mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Hasan dan Ibu Esther yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama sekarang saudara-saudara memberikan respon kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa disampaikan melalui rekening gereja atau saudara-saudara boleh mengumpulkannya di rumah sampai nanti pada waktu kita bertemu kembali di dalam ibadah onsite, kita memberikannya, boleh membawanya ke rumah Tuhan. Kita akan memujikan pujian, "Kini ku milik Yesus," sambil kita akan menyiapkan hati dan memberikan persembahan kita. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senangku diselamatkannya, dahulu budak, kini ku bebas, ia tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami pada pagi hari ini boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan.
Kami bersyukur karena kami tahu semua yang kami miliki sesungguhnya adalah daripada Tuhan. Semua rezeki, semua kekuatan, dan semua yang kami punya itu ada karena Tuhan menganugerahkannya kepada kami. Ya Tuhan, kami sekarang berikan sebagiannya pada rumah Tuhan supaya dipakai untuk mengembangkan pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil di rumah-Mu. Tuhan, terimalah, dan kiranya Engkau akan memberkati kami semua supaya kami lebih lagi bisa memberikan seluruh hidup kami bahkan kepada Engkau yang lebih dahulu memberikan hidup-Mu kepada kami. Tuntunlah kami gereja-Mu, pakailah kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa saat ini ya Tuhan untuk keadaan di dunia. Sekalipun kami kecil di tempat kami, tetapi kami tahu Tuhan Engkaulah yang maha besar. Engkau yang tahu segala sesuatu yang menguasai dunia ini. Saat ini kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh beberapa negara di Tiongkok, di kota Beijing, di Korea Selatan yang saat ini mengalami kasus baru gelombang kedua COVID ke-19. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati dan menolong saudara-saudara yang berusaha mengatasi hal ini. Mohon belas kasihan Tuhan supaya mereka boleh Engkau tolong bisa menemukan jalan keluar, bisa menemukan obat, dan bagaimana mereka bisa mengatasi ini. Dan kiranya Engkau sendiri akan memberikan tuntunan-Mu, memberikan kekuatan-Mu ketika kami tidak mampu mengatasi dengan kekuatan kami sendiri. Kiranya Tuhan juga menolong untuk bangsa negara kami di Indonesia, terutama di Jawa Timur ya Tuhan, yang saat ini merupakan wilayah yang tertinggi peningkatan COVID-19 yang positif. Tuhan, mohon Kau akan berbelas kasihan dan menolong pemerintah kami khususnya di Jawa Timur untuk bisa mengatasi masalah ini. Kami berdoa untuk teman-teman yang melayani di bidang medis, menjadi perawat, menjadi dokter. Tuhan berikan kekuatan pada mereka untuk bisa menolong saudara-saudara yang sakit. Tuhan berikan hikmat pada pemerintah, pada aparat keamanan, supaya mereka dengan pertolongan Tuhan bisa melacak dengan lebih cepat orang-orang yang sakit supaya segera diobati dan menghentikan penularan. Engkau sendiri menolong kami semua masyarakat untuk bisa bekerja sama, mendisiplin diri supaya kami boleh bersama-sama mengikuti prosedur-prosedur kesehatan pemerintah, dan kiranya melalui itu kami boleh saling menolong supaya penyebaran penyakit ini segera dapat diatasi. Kami mohon pertuntunan-Mu ya Tuhan dan pimpinan-Mu. Berkati gereja Tuhan di mana-mana tempat. Pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa kebaikan juga di tengah-tengah pergumulan bangsa negara kami menghadapi pandemi ini. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat GKA Immanuel. Saudara-saudara kami ada yang sakit, Tuhan mohon pertolongan-Mu karena dalam keadaan sakit ada banyak saudara yang sukar datang ke rumah sakit karena keadaan-keadaan ini. Tuhan mohon Kau sendiri kan berikan kesembuhan. Kami ingat beberapa saudara kehilangan pekerjaan karena tempat mereka bekerja menghadapi masalah dan mengurangi pekerja. Tuhan, Engkau sendiri akan menguatkan saudara-saudara ketika mereka hilang pekerjaan. Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan berikan rezeki sehingga sungguh mereka bisa mendapatkan rezeki dari tempat yang lain yang Tuhan pasti buka jalan bagi mereka. Ada saudara-saudara yang sedang berusaha karena perusahaan mereka mengalami kesukaran likuiditas keuangan karena pekerjaan-pekerjaan yang terhenti. Tuhan, mohon pertolongan-Mu. Ada beberapa saudara sedang berjuang untuk mempertahankan supaya karyawan-karyawan mereka tidak di-PHK, supaya mereka boleh berbagi dalam kesukaran ini. Tuhan, kuatkan kami semua, kuatkan saudara-saudara, supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka sungguh menyaksikan kasih yang besar, kepedulian dan kebersediaan untuk berkorban, supaya semua orang beroleh kekuatan bersama-sama. Dan tangan Tuhan yang murah kiranya akan menopang, memberikan semangat, dan memberikan sukacita di dalam mengerjakan apa yang memuliakan nama-Mu. Tuntunlah kami semua gereja-Mu, tuntunlah kami untuk saling menguatkan, dan pimpinlah kami semua di jalan yang benar. Tuhan, kami sebentar akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya berkat-Mu menyertai kami sepanjang minggu ini.
Kiranya pertolongan-Mu menopang kami memberitakan Injil-Mu, dan biarlah Engkau akan mengumpulkan kami kembali beribadah bersama-sama, bersama keluarga kami ini pada minggu yang akan datang dalam damai sejahtera dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah ini. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi, dan kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari saudaraku sekalian, kita dengan hati yang bersyukur datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan hati dan berharap kepada Tuhan, kita bersama menerima berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat pagi.